Hai. Okey, hari ni teacher nak ajar kamu semua macam mana hendak menggunakan perkataan hypotonik, hypertonik dan isotonik secara betul. Bukan itu saja, teacher juga akan mengajar teknik menjawab soalan SPM secara betul yang melibatkan 3 perkataan ni supaya anda mendapat markah yang penuh untuk setiap soalan yang melibatkan 3 perkataan ini. Okey, langkah pertama adalah mendefinisikan sistem terlibat. Bermaksud kita perlulah menggunakan perkataan hypotonik, hypertonik dan isotonik secara betul. Okey, di sini teacher nak bagi tahu kamu hypertonik, hypotonik dan isotonik adalah perkataan perbandingan. Itu bermaksud kalau anda gunakan perkataan hypertonik, hypotonik dan isotonik tanpa membandingkannya dengan sesiapa, itu adalah cara yang salah. Contoh, tengok di sini. A adalah hypotonik. Itu adalah salah. Cara yang betul adalah A adalah hypotonik terhadap B. Alright? Ini adalah cara yang betul. Okey, supaya kita lebih faham, teacher bagi kamu satu sistem di mana A adalah satu larutan yang mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah. Apa maksudnya bahan terlarut yang rendah? Bermaksud, tolong kira ini molekul sukrosa ni yang merah-merah ni. Yang merah-merah ni merupakan molekul sukrosa, dan bilangan molekul sukrosa di A ni, di lengan A ni adalah kurang berbanding B. B pula adalah hypertonik terhadap A. Kenapa? Kerana dia mempunyai keterlarutan, kepekatan bahan terlarut yang tinggi. Dia mempunyai molekul sukrosa yang tinggi, tetapi air yang rendah. Okey? Rajin tengoklah ni, bilangan molekul air di A ni adalah lebih banyak berbanding B. Manakala di B pula, molekul sukrosa dia lebih banyak berbanding A. Ini menyebabkan A adalah hypotonik terhadap B and B adalah hypertonik terhadap A. Okey, langkah kedua setelah kita mendefinisikan suatu sistem itu ialah di mana resapan air. Air akan sentiasa, no matter what guys, sentiasa akan meresap dari larutan hypotonik to hypertonik. Ya, sehingga mencapai keseimbangan. Apa teacher maksudkan dengan ni? Bermaksud air ini, larutan hypotonik ni nak cakap senang lah kan. Larutan hypotonik ni cair, banyak air. Hypertonik ni pula pekat, kurang air. And osmosis adalah proses pasif. So dia akan always sentiasa meresap dari larutan hypotonik kepada hypertonik. Sentiasa meresap dari hypotonik ke hypertonik sehingga mencapai keseimbangan. Tengok raja ni. Okey, di sini A adalah hypotonik berbanding B. Okey? Itu kita sudah tengok dalam langkah pertama, iaitu mendefinisikan suatu sistem yang terlibat. Tengok anak panah ni. Bermaksud air di hypotonik, di kawasan yang hypotonik ini akan meresap melalui membran separuh-telah ke kawasan yang hypertonik. Okey? Tengok ni, soal molekul air ini akan meresap dari sini ke sana, dari sini ke sana, dari sini ke sana, sehingga dua-dua sistem itu mencapai keseimbangan. Alright? Molekul sukrosa ada bergerak tak? Tak, molekul sukrosa tak bergerak. Molekul sukrosa akan berada di B. Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Anda perlu ingat, osmosis adalah resapan air sahaja melalui membran separuh-telah dari kawasan kepekatan air yang tinggi. Kawasan kepekatan air yang tinggi ialah di mana? Di hypotonik ke hypertonik yang kurang air. Bermaksud dari kawasan yang cair, hypotonik cair ke kawasan yang pekat, hypertonik B itu hypertonik. So dia akan meresap dari kawasan yang cair ke kawasan yang pekat. Ini yang akan berlaku. Langkah pertama habis. Langkah kedua habis. Apa langkah ketiganya? Langkah ketiganya ialah anda perlu memberitahu apa keadaan sistem atau sel selepas resapan air ini berlaku.
Adakah dia masih sama seperti yang terdahulu? Tidak, bukan? So kita kena bagi tahu apa yang berlaku pada sistem itu kerana resapan air. Ya, okey. Ke dalam sistem ini bukan satu sel lah kan. Ini adalah satu simulasi di laboratory kan. Okey. So apabila air ini meresap dari A ke B kan, A itu cair, B itu pekat. A ke B, dia meresap dari A ke B. Apa yang berlaku ialah aras air di sini akan meningkat. Satu lagi, teacher nak bagi tahu lagi satu. Molekul sukrosa tidak bergerak, hanya air saja yang akan bergerak tahu. Air saja yang akan meresap. Ya. Satu lagi ialah bukan saja aras air akan meningkat, kepekatan A dan B akan menjadi sama. Bermaksud air ini akan meresap dari A ke B sehingga mereka berdua ni mempunyai kepekatan yang sama. Itulah the beauty of osmosis. Okey, ini ialah masa untuk kita membuat latihan. Okey, kita tengok satu soalan, contoh soalan yang selalu biasa keluar lah, ialah satu soalan yang sangat biasa keluar. Okey, so terangkan apa yang berlaku pada sel darah merah yang telah direndam dalam larutan M. Kita tackle M dulu dalam selama sejam. Okey, so dia adalah satu larutan M, rendam red blood sel darah merah selama sejam, ini yang akan berlaku. Okey, so kita cuba apply tiga langkah atau mantra yang teacher ajar. Okey, larutan M adalah hypertonik terhadap sel darah merah. Ini ialah langkah pertama. Langkah kedua ialah air meresap dari sel darah merah ke larutan M secara osmosis. Kan? Kalau M adalah hypertonik bermaksud air di dalam sel darah merah tu banyak. Of course, you punya air akan meresap daripada sel darah merah ke larutan M secara osmosis. Dan apa keadaan terakhir sel darah merah itu? Sel darah merah itu akan mengecut dan mengalami krinasi. Ini dia. So apabila anda menggunakan tiga langkah ni, teacher garanti boleh dapat markah. Takkan pergi mana pun, senang je. Okey, sekarang soalan kedua pula Okey. So sel darah merah telah direndam di larutan garam N selama sejam. Lepas tu apa yang berlaku pada sel darah merah itu? Lah, kesiannya. Okey. So kita apply balik 3 mantra tu, takkan lari mana. Jangan pergi mana-mana, jangan fikir banyak. Guna je 3 mantra ni, mesti akan dapat markah. Larutan N adalah hypotonik terhadap sel darah merah. Nombor 1. Air meresap dari larutan N ke sel darah merah secara osmosis. Nombor 2. Dan sel darah merah akan mengembang dan meletus, hemolisis. Nombor 3. Guys, hemolisis tu hanya untuk sel darah merah je tau. Kau jangan pandai-pandai nak guna untuk semua jenis sel tau. Hemolisis adalah eksklusif untuk sel darah merah saja. Faham? Itu dia guys. Ingat 3 mantra ini. 3 mantra ni untuk soalan yang menggunakan hypertonik, hypotonik dan isotonik. Teacher boleh guarantee you akan dapat markah. Kalau tak dapat markah, you komen kat bawah video ni Okay. So lebih banyak video seperti ni akan datang. So jangan lupa untuk subscribe and okay, bye. Bye.